Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung muka surat 89, tajuk seterusnya bukan keberkatan pertama bagi Abu Bakar. Kita akan melihat adanya ayat yang diturunkan oleh Allah bersempena dengan peristiwa yang bakal kita lihat, yang menunjukkan keberkatan Abu Bakar, kehaibatan Abu Bakar, sehingga turun ayat-ayat Al-Quran berhubung dengan peristiwa ini. Dan demikianlah nilai para sahabat, bukan sekadar Abu Bakr, tetapi ada juga di antara para sahabat yang peristiwa yang berlaku ke atasnya, atau dia buka mulut sahaja meminta Nabi menyelesaikan masalah, maka turunlah ayat-ayat Al-Quran. Antara yang paling banyak penurunan ayat-ayat Al-Quran kerana mulutnya ialah Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita mahu bandingkan di antara 4 khulafa
ar-rasyidin. Dialah paling banyak sekali. Ayat hijab, perang Badar, haram arak, maqam Ibrahim, banyak ayat-ayat yang turun ketika Umar bersembang, berhujah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menurunkan hukum dan keputusannya. Baik. Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan musafir Rasulullah. Kita kena ingat, di antara perkara yang Rasulullah lakukan ialah Rasulullah akan menggilir-gilirkan istrinya dalam musafir yang Rasulullah melaluinya. Dalam cerita ini Aisyah yang ikut. Dalam perjanjian Hudaibiyah, Ummu Salamah yang ikut serta. Dia tidak semua Nabi gilir-gilirkan. Maka Aisyah bercerita tentang suatu kisah ketika dia bermusafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiba di Baydha atau Zatul Jaishi, kalungku terputus. Bila sampai di suatu tempat namanya Baydha atau Zatul Jaishi, kalung Aisyah terputus dan jatuh. Tuan-tuan muslimat, kalau kita mahu bahas dengan lebih lanjut lagi tentang kehilangan kalung Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, maka di sana ada satu peristiwa yang membawa impak pengajaran yang cukup besar. Hasil daripada putusnya kalung Aisyah radhiyallahu anha, iaitulah ketika baginda Rasul, tengok pengajaran cukup besar. Cerita bermula dengan kalung Aisyah yang terputus. Bukan kes ini, saya nak baca satu lagi kes, tapi pengajaran dia cukup dahsyat. Ketika Rasulullah pulang dari satu peperangan, namanya peperangan Bani Mustalik, pada tahun ke-6 Hijrah. Di dalam perjalanan pulang, Rasulullah mengarahkan sahabat untuk berhenti di satu kawasan, kita kira RNR lah, tempat untuk berehat. Lalu bila berhenti, benda pertama yang sahabat cari ialah air. Banding dengan kita,
kita berhenti rokok dulu. Dia lain. Dia balik rokok dulu, baru sembang teh tarik. Rokok mau tibai dulu. Sahabat terus cari air. Maka kita tahu berlakulah perebutan air di sebuah telaga. Ini kes kalung putih. Sekejap lagi tengok pengajaran. Berlakulah satu pertengkaran antara dua orang sahabat, seorang muhajirin, seorang ansar. Seorang nama Sinan, seorang nama Jahjah. Itu nama orang Arab. Kita Sinun, ni Sinan. Nama Sinan dan seorang Jahjah. Sinan ni di kalangan Ansar, Jahjah Muhajirin, dan Jahjah adalah pembantu Maula Saidina Umar. Gaduh, berebut air. Telaga satu lah. Kira badi aku jatuh dulu, hang kemudian lagu tu lakut. Gaduh. Gaduh punya bergaduh. Tiba-tiba datang Abdullah bin Ubay. Ini pengajaran pertama. Marilah Abdullah bin Ubay. Bukan dia nak meleraikan akan kejadian itu, tapi dia tambah lagi, bagi baru lagi, dengan ucapan biadab dia, ucapan kurang hajar dia. Antaranya dia kata, inilah puak-puak tak sedar diri. Maksud dia muhajirin lah, dia ansar. Kita bagi tempat tinggal, dia bercakap tu depan telaga, kita bagi tempat tinggal elok, tapi mereka ni macam melepaskan anjing tersepit. Itu dia ucapan Abdullah bin Ubay. Kita lepaskan anjing tersepit, lepas-lepas dia tokak kita. Tak ke biadab, menghina muhajirin yang di dalamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap macam tu. Dia kata bahasa kasar kita tak guna punya muhajirin, tak sedar ke diri, dahlah mai merempat di bumi kita. Lagu itulah hina Rasulullah. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhuma, anak kepada Al-Arqam bin Abi Al-Arqam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi di kalangan Bani Makhzum. Bani Makhzum ialah geng Abu Jahal. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, rumah dia di puncak Bukit Safa. Nabi menggunakan rumah dia sebagai tapak usrah, pertemuan dengan sahabat di awal wahyu turun untuk Nabi mendidik sahabat. Alangkah cerdiknya Nabi sehingga ulama bahas, apakah tidak ada rumah lain? Kenapa pilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam di puncak Bukit Safa? Sikit punya nak panjat. Rumah bawah kan ada
dah nak panjat satu hal, musyrikin Makkah lagi. Inilah bijaknya Rasulullah. Nabi tahu Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sama bani, satu puak dengan Abu Jahal. Maka bila Nabi pilih rumah Al-Arqam tempat usrah, apa makna? Maknanya Nabi yakin takkan Abu Jahal nak syak salah seorang geng dia masuk Islam. Itu bijak Nabi. Abu Jahal takkan syak sebab rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Pada pandangan Abu Jahal, takkan Al-Arqam masuk Islam, aku jaga elok Bani Makhzum. Begitu bijaknya Rasulullah. Kalau pilih rumah lain tak kekecoh. Ini Rasulullah bijak, Masya Allah tuan-tuan. So dia ada anak namanya Zaid bin Al-Arqam. Zaid juga salah seorang perawi hadis. Dia juga mengambil hadis dari Nabi. Zaid bin Al-Arqam ni cerita kalung. Sekejap lagi kita bersambung, nak sebut pentingnya benda ni. Zaid bin Al-Arqam, dia sudah dengar Dolah bin Ubay cakap macam tu, cakap yang menghina Rasulullah, melepaskan anjing tersepit. Oh, dahsyatnya ucapan. Maka Zaid bin Al-Arqam jumpa Nabi. Zaid waktu tu dalam 13-14 tahun umur. Dia jumpa Nabi, dia cerita dekat Nabi. Apa jadi? Nabi semacam tak mau nak dengar, sebab itulah perangai Nabi. Nabi menyangka baik dulu. Bila Zaid report bagian, Nabi kata betul, ya aku dengar wahai Rasulullah. Nabi tak berapa layan, memandangkan Zaid baru 14, 13, kira macam budak-budak lagi lah. Nabi tak mau nak layan sangat. Tetapi apabila Rasulullah melihat kekecohan semakin menjadi-jadi, dah nak perang dah, sampai unus senjata dah, masing-masing mula membawa fikrah jahiliah, mula menyebut kelebihan masing-masing anak perang. Perangai jahiliah keluar balik. Maka Nabi mengambil keputusan, beredar sekarang, kemas barang-barang, balik ke Madinah. Tak ada nak buat apa, sebab kalau biar perang. Ini tindakan bijak Rasulullah. Maka kemahlah dengan muka masa masing-masing, kemah. So bergerak. Aisyah radhiyallahu anha, ni cerita kalung. Aisyah, dia naik dah atas unta dia. Yang tukang tarik ialah sahabat. Lalu bila naik, sahabat ni terasa dah unta tu dah ada, atas tu ada orang. Sebab isteri Nabi dia special lah, ada kerdep, ada dia punya penutup, bukan boleh tunjuk-tunjuk isteri Rasulullah. So tempat dia duduk tu ada penutup special lah. Sahabat ni rasa dah unta tu dah ada orang naik. Tiba-tiba Aisyah turun sebab kalung dia terputus. Riwayat pertama menyebut dia qada hajat sebelum tu. Lalu bila dia nak naik, dia dah naik dah, dia raba-raba kalung dia tak ada. So dia turun balik,
pergi ke tempat dia qada hajat tadi, mencari kalung dia di tengah malam. Sahabat yang tarik unta ni duk ingat Aisyah duk ada, dia tarik. Sebab Nabi suruh balik. Tarik Aisyah sampai tengok orang dah tak ada. Unta dia dah pergi, dia jumpa kalung dia, dia sudah panik, tak ada orang, dah gelap, semua dah berlalu. Apa jadi? Dia duduk tepi batu menangis tengah malam. Allah menakdirkan, ni besarnya cerita kalung putih ni mendatangkan hukum. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah takdirkan seorang sahabat nama dia Safwan. Rupanya Safwan ni waktu berehat tu dia sudah lena tepi batu, tak sedar ke diri. Riwayat menyebut Safwan ni kalau dia tidur, kata sahabat, bom meletup pun tak dengar. Tu dia punya tidur si Safwan ni. Tapi dia tak tidur dalam kuliah, tak ada. Yang tu tak ada. Safwan tidur tepi batu. Dia tidur sampai tak sedap. Allah bangkitkan dia. Dia sedap-sedap bunyi, tak ada bunyi, senyap ya. Weh, dia kata balik dah depa ni. Dia pun bangun, jalan dengar perempuan menangis. Hoi tuan-tuan, kalau kita cak balik bot tengah padang pasir, tengah malam, dengar perempuan menangis, Safwan jenis sahabat berani. Kalau kita awal lagi, Safwan berhenti. Siapa tu? Ndak Aisyah kena jawab. Saya Aisyah. Safwan kata, isteri Rasul? Ya. Kenapa jadi begini? Sembang sekejap. Tak apa, naik unta saya. Naiklah unta Safwan yang tak ada kedupan apa, tak ada penutup bogel gitu tak nak kena naik. Safwan pun tarik. Isteri Nabi ni Aisyah radhiyallahu anha tarik, berhenti solat subuh. Habis solat subuh tarik pula masuk Madinah menjelang matahari terbit. Kira cerah dah sikit. Puak-puak munafik sudah nampak. Ni punca kalung putih. Puak-puak munafik, Dolah bin Ubay and the gang, waktu tu tengah kena roti canai dan teh tarik dan rokok. Sambil duk balik rokok, Dolah bin Ubay kata, tengok tu. Apa dia? Kata geng munafikin. Tu, baru lepas berzina lah tu. Astaghfirullah. Baru lepas berzina lah tu. Tu dia lah. Nampak tak? Sehingga tersebar berita Aisyah berzina, Aisyah berzina. Tuan-tuan boleh bayang. Kes kalung dia terputus, turun pi cari, datang cerita. Cerita apa? Hukum apa? Itulah munafikin. Jahat tak ada ayat. Muka manis, perangai macam iblis. Dahi hitam, semayang belakang Rasulullah, tikam Nabi. Tidakkah perbuatan mereka menggoncang rumah tangga Nabi? Itu yang kita panggil dalam sirah hadithul fik, berita palsu. Boleh baca dengan panjang lebar cerita ini dalam surah An-Nur. Tuan-tuan baca sendiri dalam surah An-Nur, kisah fitnah yang melanda Aisyah sehingga Allah membersihkan Aisyah. Tapi nak sebut itulah
munafiqin. Allahu Akbar. Jahat ni tak ada main, tuduh ikut suka. Lepas tu seronok Nabi bersedih, seronok porak-peranda rumah tangga Nabi. Allahu Akbar. Bahkan disebabkan ucapan Zaid bin Al-Arqam yang Nabi semacam tak nak terima sangat. Bila sampai ke Madinah, Abdullah bin Ubay jumpa Nabi, sebab dia dah dengar cerita ucapan dia sudah diheboh-hebohkan. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak cakap pun macam tu. Hang nak dengar cakap budak buat apa? Dia habaq ke Nabi. Nabi kata, hang tak cakap, sudahlah. Dahlah hang kata hang tak cakap, sudah. Oh, beria-ria dia. Nabi kata, sudahlah dah tak cakap. Dia pun beredar. Abdullah bin Ubay beredar sahaja, Jibril sampai. Terus dibacakan wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Itulah sebab turunnya surah Al-Munafiqun. Dia nak lari mana? Dia kata dia tak cakap, dia belah aja, Jibril datang, turunlah surah Al-Munafiqun. Maka daripada kalung yang terputus, turunlah surah Al-Munafiqun. Besar tak? Besar. Kalung tercici aja, tapi kesan dia sampai kepada membawa penurunan Al-Munafiqun dan juga fitnah yang dimainkan sikap orang-orang munafik yang Allah dedahkan di dalam Al-Quran. Jahatnya mereka. Baik, tu cerita. Satu lagi, kalung terputus. Baik. Lalu Aisyah menyatakan, sampai di Baydha atau Zatul Jaish, kalungku terputus. Beliau berhenti untuk mencarinya. Para sahabat pun ikut berhenti. Ketika itu mereka tidak mempunyai air sama sekali. Waktu berhenti tu, nak pergi cari kalung tu, air tak ada pada masa tu. Tak ada dah air, kering di pihak sahabat, tak ada. Nak cari pula satu air. So krisis air ni bukan krisis baru, krisis lama. Sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kena faham, molek, kena reti. Jangan kerana krisis air kita menebarkan fitnah, kita tuduh macam-macam, sedangkan kerajaan negeri berusaha sedaya mungkin untuk menyelesaikannya. Dan kita boleh ikuti dalam sidang DUN dan sebagainya, fakta-fakta yang boleh kita ambil untuk kita tidak menjadi manusia yang cepat mendapat dosa, melemparkan fitnah dan sebagainya. Hargailah tugas dan kerja orang yang berusaha untuk memulihkan situasi ini. Jangan kata kita Selangor ada krisis air. Ada? Awak tak ada? Jangan cakap tak ada. Sama aja. Benda ni bukan benda baru. Zaman Rasulullah, antara cabaran yang Nabi kena, au tafjura lana minal ardi yambu'a. Antara cabaran Abu Jahal kepada Rasulullah dalam surah Al-Isra ialah bagaimana dicabar Nabi
supaya menerbitkan mata air dari bumi Makkah. Nabi menerima cabaran itu dengan sabar. Suruh Nabi apa sadar lebih kurang begitulah. Suruh Nabi jadi sadar, korek air. Nabi hadapi cabaran itu sebab susahnya air di zaman itu. So benda ni bukan isu baru, benda lama yang Rasulullah hadapi dan sahabat juga menghadapinya. Kita tengok sat lagi hukum yang timbul dari peristiwa ini. Baik. Kemudian mereka mendatangi Abu Bakrin dan berkata, lalu sahabat-sahabat yang mencari ini, termasuk Nabi pun mencari juga, mereka jumpa Abu Bakrin. Lalu mereka berkata, tidakkah engkau melihat apa yang diperbuat Aisyah? Beliau telah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhenti, padahal mereka tidak mempunyai air sedikit pun. Kata Aisyah lagi, kemudian Abu Bakrin datang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di pangkuanku. Sahabat macam tak puas hatilah menyusahkan Nabi bagi sahabat. Hang punya pasal, habis kami susah dengan Nabi-Nabi susah. Dah layak tak ada, nak pi cari kalung hang pula. Begitulah. So depa tak ada tempat dah nak mengadu. Mengadulah kepada Abu Bakrin yang menjadi ayah kepada Aisyah. Nak mengadu pada Nabi, sahabat takkan buat, kerana menghormati Rasulullah. Kerana Nabi suami Aisyah, patut mengadu ke suamilah. Tu tanggungjawab dia. Dak, ini Rasulullah, jangan lawan dia. Ini Rasul, tak ada darjat nak sebut. Maka mereka jumpa ayahnya Abu Bakrin. Oh, nak mengadu di situ. Ngadu Nabi, patut Nabi lah. Nabi suami, tak boleh. Dalam keadaan kita mesti faham bahawa pengaduan itu adalah pengaduan dalam bentuk tidak puas hati dan marah kepada Aisyah. Azan jam masuk dah. Jam tu qalu jam ni masuk dah. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على الصلاة.
لا حول ولا حي على الصلاة لا حول ولا حي على لا حول حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة آت محمدا الوسيلة والفضيلة Baik, kita sambung. Abu Bakrin berkata, engkau telah menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, padahal mereka tidak mempunyai air sama sekali. Marah Abu Bakrin atas perbuatan itu. Tetapi demikianlah apa yang terjadi, adanya hukum di sebaliknya yang akan kita lihat di hujung perbahasan. Abu Bakrin mencelaku dan bercakap banyak, kemudian memukul lambungku dengan tangannya. Abu Bakrin pukul Aisyah dalam keadaan pukulan yang tidak menyakitkan. Walaupun dia ada suami, Rasulullah tu suami dia, tetapi Abu Bakrin adalah sahabat Rasulullah yang Nabi cukup hormat, yang Nabi jadikan dia teman di dalam mana-mana peristiwa. Abu Bakrin diangkat melebihi sahabat yang lain, sehingga Nabi menyebut, timbanglah iman Abu Bakrin, nescaya kalah dunia dan segala isinya. Demikian kehebatan dia. Maka dia datang, kata Aisyah, dan memukul lambungku, makna tidak menyakitkan pukulan. Aku tidak dapat bergerak kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pahaku. Beliau tidur sampai pagi tanpa ada air sedikit pun. Aku tak bolehlah nak bergerak, kata Aisyah. Nabi tidur atas paha aku. Tu dia Rasulullah. Allah, kalau kita belajar kitab Tanbihul Ghafilin, kita jumpa hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur atas paha Nabi, dan tiba atas paha Aisyah, dan tiba-tiba Nabi rasa pipi Nabi basah. Rupanya air mata Aisyah sudah jatuh, kan? Jatuh dah atas pipi Nabi. Aisyah menangis. Nabi kata, kenapa menangis ni? Lalu Aisyah menjawab, taklah duk fikir, kata dia, ada tak tempat suasana seorang kekasih melupakan kekasihnya. Maksud Aisyah, ni saya ni dengan Rasulullah macam ni lah, kita berkasih sayang. Ada tak masa nanti
Kekasih tak ingat dah pada kekasih dia lupa. Nabi kata ada, iaitulah ketika didatangkan kitab, sama ada kanan atau kiri, waktu tu tak ingat siapa dah. Allahu Akbar. Ketika kamu melintasi sirat, kata Nabi, kamu tak ingat dah kekasih akan melupakan kekasihnya. Nabi jawab begitu. Ini kerisauan mereka. Begitulah seorang sahabat, saya lupa Aslam, sahabat nama Aslam, yang dianya jumpa Nabi menangis. Dia kata, ya Rasulullah. Nabi kata, menangis pasal apa? Ya Rasulullah, saya ni duk tengok Nabi tiap-tiap hari. Jumpa Nabi di masjid, jumpa Nabi di mana-mana, ikut Nabi berperang apa semua. Ya Rasulullah, nanti Rasulullah wafat, saya pun akan wafat. Maka bila wafat Rasulullah ke syurga, saya insya-Allah akan ke syurga, kata Aslam. Tetapi tentulah kita akan berpisah, wahai Rasulullah, kerana syurga Rasulullah Jannatul Firdaus, syurga paling tinggi. Saya ni mungkinlah syurga bawah-bawah. Dia menangis, dia risau, dia tak dapat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan, sampai tahap tu dia punya risau. Dia takut dia sebagai sahabat tak jumpa dah Nabi. Kan sering kita sebut, jangan kata sahabat, muslimin muslimat, orang biasa pun, seperti yang dibahaskan oleh mufassirin ketika mereka membahaskan ayat 21 surah At-Tur. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Saya namakan ayat ini, mufassirin tak sebut, saya namakan ayat 21 At-Tur dengan istilah tumpang tui. Itu saya punya istilah, tumpang tui. Ayat tu ayat apa? Cerita, kalau buka tafsir, berlaku perpisahan ayah dan ibu. Contoh, ayah dan ibu masuk syurga, anak-anak pun masuk syurga. Ayah dan ibu masuk syurga, katalah syurga nombor 2. Anak-anak masuk syurga paling last, nombor 7. Tuan-tuan muslimat, mak ayah tercari-cari anak dia. Suami kata, mak hang weh, dalam syurga tak ada mahang dengan pahang dah, tak ada dah. Mahang mahang weh, anak kita mana ni? Tak tahu dengar kata syurga kira nombor 7 berpisah. Pasal apa berpisah? Sebab anak ni masuk syurga, masuk, tapi subuh dia 6.30, yang si ayah 5.45 sampai masjid dah subuh. Anak subuh 6.45, ayah masjid, anak subuh tepi meja akuarium dalam rumah. Puasa, ayah puasa warak, ayah puasa buka dengan kurma zam-zam, anak puasa balai nasi rokok. Adalah benda dia buat, bukan tak buat, menyebabkan darjat syurga dia tu rendah. Tu maksud ayat. So apa jadi?
bila mak ayah ni duk tengok, ai anak aku tak ada ni zuriat dia, tu Allah habaq ayat 21 At-Tur. Allah kata alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan hubungkan zuriat keturunan mereka. Apa makna? Allah perintahkan malaikat Ridwan, hampir syurga nombor 7 contoh, hampir cari ni mamat ni, bawa dia keluar, pi masukkan syurga mak ayah dia. Tu yang dikatakan tompang tui. Si anak tompang tui iman ayah. Tapi syarat kata mufassirin, anak ni bukan masuk neraka dulu, tak. Bukan makna masuk neraka kena bakar lepas tu keluar masuk syurga. Tak. Ayat 21 At-Tur, dia masuk syurga terus. Hisap-hisap masuk syurga. Tapi syurga nombor 7. Mak ayah nombor 2. Disebabkan iman tak sama, amalan tak sama. Ayah pi haji dah, mak pun dah hajah kemas elok. Ayah balik subuh Quran dulu, baca Quran. Yang anak balik subuh nasi lemak dulu. Dia jadi lain. Maka Allah kata tarik mereka keluar, bawa keluar anak tu, dimasukkan dalam syurga ibu ayah dia. Itu yang saya kata tadi, tompang tui. Tapi bukan makna kita biarkan anak kita, jangan. Suruh dia semayang, nasihat elok-elok. Tapi biasalah zaman TikTok remaja ni, zaman AI, Artificial Intelligence, kan, macam-macam boleh buat. Baru-baru ni keluar AI, Ustaz Syamsuri Ahmad kuliah cakap Hindu, kan, tapi suara dia cakap Hindu. Last video AI tu dia jadi Superman, Ultraman, macam-macam hampa ni, kan. Kita tengok tu penangan AI lah ni, dia panggil Artificial Intelligence. Macam-macam kita boleh suruh. Kita ambil gambar gajah dengan aplikasi AI, kita boleh buat, kita tanya dia, gajah ni naik motor, satgi gajah naik motor. Lepas tu dia tanya kita, gajah ni nak isap okok tak? Boh, ni dia gajah isap okok, mampu AI punya pukul lah. Ni punya teknologi budak-budak lah. Zaman kita lu apa ada, Mak Enon ada lah. Mana ada AI apa. Ini dia zaman depa. Bukan depa tak solat, tapi itu dia berbuih mulut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kasih, alhaqna bihim dzurriyyatahum, Allah hubungkan zuriat itu. Sekali lagi saya ulang, bukan berlondeh-londeh, duk biar anak sampai semayang lewat pun kita tak tegak. Jangan tegak, kita didik, tapi habuan syurga masing-masing. Maka berpisah, Allah suruh angkut pergi masuk dalam syurga mak ayah dia. Itu kata tompang tui. Tu dia duduk, Allah himpun semua di dalam syurga. Zuriat keturunan semua masuk ke dalam syurga. Allahu Akbar, dihimpun masuk. Hak neraka lah. Na'udzubillahi min zalik. Maka kalaulah orang biasa macam tu, apatah lagi Rasulullah dan para sahabat. Lalu bila sahabat ni kata dia menangis nanti berpisah, Rasulullah Jannatul Firdaus, dia syurga lain tak jumpalah Nabi, dia punya sedih tu, dia menangis. Nabi kata dah. Itu yang turun ayat, ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Suratun Nisa ayat 60 lebih turun ayat tu.
Makna Allah nak buat hampa jangan bimbang, hampa akan jumpa Rasulullah. Retilah aku Tuhan yang buat syurga, aku tahulah nak buat lagu mana. Jangan risau, kita akan jumpa Rasulullah di dalam syurga. Allahu Akbar. Jangan risau, ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Aisyah sedih, takut, nangis, jatuh air mata, timpa pipi Nabi. Nabi kata ada, itu dalam Tanbihul Ghafilin ada riwayatnya. Tak ingat dah waktu tu, waktu kitab nak mai, waktu titian surat, kita tak ingat dah orang yang paling kita sayang. Tak ada dah, lupa kerana dahsyatnya negeri akhirat. Baik, lalu dia memukul aku. Okey, habis. Kemudian Allah menurunkan ayat. Ini saya kata hukum hasil daripada apa yang dibuat oleh Abu Bakrin. Lalu Allah menurunkan ayat tayammum dan mereka bertayammum, iaitulah firman Allah mafhum, maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah debu yang suci. An-Nisa 43. Apa Allah kata? Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Penutup, penghabis, penghujung ayat 6 suratul Maidah. Kamu tak jumpa air, kata Allah, maka bertayamumlah kamu dengan sa'idan tayyiba, dengan sa'id debu yang tayyib, yang bersih, yang tak bercampur dengan najis. Lah dia jual merata dah di kedai debu tayamum tu, ada jual, tak gaduh dah nak ambil tanah, nak tapih tak ada dah, siap jual dah, tayamum punya debu ada. Maka kata Allah, famsahu, sapulah, biwujuhikum, wajah kamu, wa aidikum, dan tangan kamu. Jangan pergi tayamum telinga, kaki. Tayamum hanya muka dan tangan sahaja. Belajarlah fiqah, kenapa kena tayamum. Pertama, sudah tentulah krisis air. Saya ingat kita tak ada kot, sebab kita spare air di rumah. Kadang kita spare dalam, kita punya tong apa semua kita tahu dah, kita spare. So tak ada masalah air. Cuma di sudut hukum bolehlah kita bahas ketiadaan air, ataupun dia ada air tapi air digunakan untuk makan, masak dan minuman. Kalau guna untuk wuduk air habis, maka boleh dia tayamum. Syarat banyak, kena cari dulu air. Tayamum setelah masuk waktu baru tayamum. Masuk waktu dia beza dengan wuduk. Wuduk boleh hantam sebelum waktu, menunggu solat. Tayamum tak, masuk waktu baru kita tayamum. Itu syarat. Oh banyak. Atau lah ni tayamum kerana luka. Itu selalulah luka. Anggota-anggota wuduk dia tak boleh kena air. Doktor kata jangan kena air. Dia boleh bertayamum. Masuk waktu tayamum, dia tak boleh sebelum waktu. Dan dia wajib mencari kiblat. Tu syarat-syarat. Tengok belah mana kiblat. Tahulah kalau kita di masjid tak ada halah tayamum kerana sakit, atau seperti yang berlaku kes ketiadaan air bagi dua orang sahabat. Oh ini cerita, ni kisah ni sahih. Dua orang sahabat yang bermusafir di tengah padang pasir, mereka tidur malam hari. Allah menakdirkan kedua-duanya bermimpi yang menyebabkan mereka kena mandi hadas. Nak mandi apa yang tak ada. Bangkit-bangkit, hang tengok aku tengok hang. Nak buat lagu mana ni? Nabi waktu tu masih hidup. Lalu
Sahabat ni kata, ni pasir duk ada ni, kita jerlum masuk, serlum terus badan. Serlum satu badan jadi bab biawak padang pasir, serlum. Sahabat kata, hoi, tayamum sudahlah. Ni hukum, tayamum sudahlah. Kawan ni kata, darah aku tak puas, aku nak serlum pula. Dia serlum, dia serlum macam biawak. Bangkit-bangkit habis semua, semayang subuh. You nak semayang punya cerita, gantilah ayat, tak ada tayamum. Yang sahabat ni dia tayamum. Dia tayamum, tepuk tayamum, muka dan kedua tangan dia. Dia semayang subuh. Balik jumpa Nabi, sembang dengan Nabi. Nabi punya senyum gelap. Nabi senyum, Nabi tak marah. Nabi jawab, tayamum sudah. Hak serelum tu tak boleh bayang. Hak serelum tu lagu mana rupa. Luroi, sahabat jenis luroi. Tu dia kata sahabat dia tak reti nak curi-curi duit orang, tak ada. Hak tu mangkuk punya Melayu. Kebas sana, kebas sini. Bayang di Mangkuang Tengah tu, sanggup bunuh orang tu. Tu pegawai Fekra tu, pegawai keuangan Fekra kan, depa lempak dalam sungai Padang Terap yang polis cekuk tu. Bayang, bunuh. Allahu Akbar. Tekan duit dia dalam bank tabung haji. Adik kepada almarhum, jiran saya di Bandar Laguna Merbu, adik dia duduk situ. Adik dia sembang. Teruk tuan-tuan Melayu. Bayang pi bubuh dengan tip, ikat tangan kaki, lempak dalam sungai Padang Terap, tak jumpa bela. Dekat sebulan dah tak jumpa. Sungai Padang Terap pula berapa kali banjir dah, pasang surut, naik pula air, tak jumpa. Sampai bini dia kata, jumpa baju pun jadilah lepas rindu. Bayang tuan-tuan Melayu. Saya yakin dia almarhum pegawai bekas pencen, pegawai Fekra ni, saya yakin dia masih hidup. Kalau tak, mereka tak tampal mulut dia dengan plaster sebelum mereka lempak ke dalam sungai Padang Terap. Bayang punya kejam manusia apa. Umur 28 seorang, 30 seorang. La ilaha illallah. Kalau dah mati anak botip apa? Dia hidup lagi waktu tu, tuan-tuan boleh bayang tak? Dia masih hidup, tempek mulut dengan plaster, ikat kaki tangan, lempak dalam sungai, nak mati tu. Macam mana perasaan dia, ya Allah? Sebab itu anak-anak almarhum kata, kami tidak akan memaafkan si pembunuh. Takkan maafkan sampai mati. Sebab perbuatan hampa kejam, zalim. Ini perangai orang Melayu kita. Duit punya pasal, tak peduli apa dah. Janji boleh duit. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat bukan begitu. Mereka lurus, mereka buat salah aja, cepat minta dihukum. Tu sahabat. Maka lurusnya dia serlum. Yang seorang cukup kot, tayamum sudahlah, maka tayamumlah yang betul. Jumpa ayat, mandilah. Tu dia hukum. Maka turun ayat tayamum. Kes daripada Abu Bakrin memarahi Aisyah dan kes ketiadaan air, Allah menurunkan hukum tayamum dalam An-Nisa, juga di dalam suratul Maidah. Sambung sikit. Sehubungan dengan itu, Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu berkata, siapa dia Usaid bin Hudair? Seorang sahabat. Dialah sahabat yang baca Quran, kuda dia melompat, malaikat turun. Dia kan dalam kes dia baca Quran malam, kuda dia parking kat luar. Tengah-tengah dia baca, kuda dia melompat. Kuda dia macam nampak sesuatu, dia pun berhenti. Dia berhenti baca, kuda diam. Dia sambung baca, kuda melompat. Allahu Akbar. Mengadu kat Nabi. Nabi kata dia nampak malaikat turun semua. Kalau hang terus baca tadi, kata Nabi, hang baca sampai ke pagi, kuda hang duk melompat situlah.
Tu hebatnya para sahabat. Usaid bin Hudhair. Kita baca Quran pukul 12 tengah malam, tak ada pasal kereta on sendiri. Tak ada. Baca-baca tit bunyi enjin. Tak ada dia pasal. Hak tu pencuri sudah kebal. Setakat isap okok tu duduk sembang lah muka kita. Ini sahabat baca Quran, malaikat turun sampai tahap tu. Subhanallah, hebatnya mereka. Baik, kata Usaid bin Hudhair, itu bukan berkah yang pertama bagimu, wahai keluarga Abu Bakrin. Apa maksud? Ini bukan kali pertama macam ni berlaku. Maksudnya hampa punya konflik, ayat turun. Tu maksudnya. Ayat turun dengan hukum hakam sekali, hukum bertayamum. Bukan kali pertama ni, banyak lagi sebelum tu. Dalam ayat-ayat yang boleh kita baca, illa btigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. 2-3 ayat penutup surah Al-Lail adalah kerana mulut Abu Bakrin, adalah kerana tindakan Abu Bakrin. Yang ni mengajar, belajar dalam ilmu tafsir kita akan jumpa. Usaid kata, ini bukan kali pertama berkah turun kepada keluargamu, wahai Abu Bakr. Aisyah berkata, kemudian kami mencari unta yang aku tunggangi sebelumnya, dan kami menemukan kalung itu di bawahnya. Cari rupa bawah kaki unta itulah. Rupanya ada bawah unta. Buat lagu mana tak perasan. Cerita paling penting ialah hukum datang bermula dengan kalung yang terputus. Baik, kita habiskan perenggan itu. Dalam kisah ini terlihat betapa teguhnya, betapa inginnya Abu Bakrin berlaku sopan di hadapan Rasulullah. Perasaan Abu Bakrin yang begitu besar bahawa ada sesuatu yang mengganggu beliau, yakni mengganggu Rasulullah, dan Abu Bakrin tidak menerima yang demikian, sekalipun berasal dari orang yang paling dekat dan paling dicintai Rasulullah seperti Aisyah. Abu Bakrin kata, aku tak peduli. Aku tidak peduli, kata Abu Bakrin. Aisyah kau, siapa kau, ada hasrat kamu ganggu kacau Nabi sampai tahap dalam kes ni Nabi jadi susah. Itu maksud dia, ketegasan dia dalam bab itu. Dia tak hendak Nabi terganggu. Itu maksud dia. Dia tak hendak Nabi berada dalam suasana yang tidak selesa. Abu Bakrin adalah contoh bagi para pendakwah dalam adab bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dirinya sendiri dan bersama kaum muslimin. Itu dia kisah yang kita baca pada malam ini, iaitulah kisah kalung yang terputus, membawa kepada penurunan ayat-ayat tentang tayamum, kerana waktu itu mereka ketiadaan air. Maka Abu Bakrin menjadi marah kerana perbuatan berhenti dicari kalung. Semua itu menyusahkan Nabi, walaupun akhirnya ada hikmah, iaitulah penurunan ayat hukum bertayamum. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memenangkan Abu Bakrin. Tajuk kecil kita, Nabi memenangkan Abu Bakrin. InsyaAllah bulan yang akan datang, seperti mana biasa, infak kita untuk lajnah kebajikan selepas solat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam
على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.